Bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan Sultan Abdul Samad yang turut menjadi mercu tanda Bandar Kuala Lumpur ini sinonim dalam kalangan rakyat Malaysia. Bangunan yang turut menjadi saksi bendera jalur gemilang pertama kali dikibarkan pada 31 Ogos 1957. Pada waktu malam, bangunan ini kelihatan begitu cantik dengan limpahan cahaya lampu yang menghiasinya. Keunikan menjadi daya tarikan setiap jurugambar. Seterusnya, bangunan Kelly Castle. Istana yang terletak di Batu Gajah Perak ini cukup terkenal dengan pelbagai visi cerita daripada lapisan masyarakat di Malaysia. Istana tiga tingkat ini dibina berdasarkan reka bentuk istana Moghul dengan menggunakan tukang mahir daripada Madras. Istana milik peladang dari Scotland ini mempunyai 4 buah bilik ruang bawah tanah, terowong rahsia dan lift yang tidak sempat disiapkan pemilik meninggal dunia. Walaupun istana ini separuh siap, ia tetap menjadi tarikan pelancongan dan turut menjadi lokasi penggambaran filem luar negara, iaitu Anna and the King. Kotak A. Pamusa di Melaka. Kehebatan Kotak A. Pamusa sebagai sebuah kubu pertahanan yang dibina oleh Portugis ini sentiasa sesemat di dalam sejarah awal tanah Melayu. Sisa bangunan yang masih berdiri teguh di Bandar Hilir Melaka ini dibina pada tahun 1511. Telah menyaksikan pelbagai penderitaan yang ditanggung rakyat serta perubahan era penjajah pada waktu itu. Kini menyaksikan tinggalan pintu Santiago atau dikenali Porta de Santiago yang masih dipelihara. Di sekitar bangunan ini turut terdapat beberapa buah meriam dan gereja Estipal yang turut mempunyai nilai sejarah. Seterusnya anda boleh menaiki tangga untuk melihat bangunan gereja yang tertua di Malaysia dan Asia Tenggara, iaitu Gereja Estipal. Seterusnya, Kubu Mak Herita yang terletak di Sarawak. Bangunan yang bersejarah ini dibina pada tahun 1878, terletak tebing Sungai Sarawak, berhampiran dengan kediaman Brooke. Sebelum disenaraikan sebagai bangunan bersejarah di bawah Ordinan Warisan Bandaraya Sarawak 1993, ia turut menjadi sebagai pusat Ranger Sarawak, pejabat Kempetai Jepun pada Perang Dunia Kedua dan Muzium Polis. Kubu ini menjadi saksi di mana penduduk pribumi menentang Brooke dan anda boleh melihat hukuman bunuh dan memasuki galeri Brooke. Fort Cornwallis terletak di Pulau Pinang. Jika anda menikmati hidangan di Padang Kota Lama, Pulau Pinang, jangan lupa luangkan masa anda di tapak sejarah ini. Dengan bayaran RM10 bagi pemegang MyCard, anda boleh menjelajah ke dalam kota yang dibina pada tahun 1786 ini. Kota Cornwallis yang berusia 200 tahun ini dibina oleh Kapten Francis Light sebagai tarikan pelancongan bersejarah. Anda dapat melihat beberapa meriam, stor penyimpanan bahan letupan, gereja dan tugu gangsa. Muzium Perang terletak di Pulau Pinang. Pinning Wall Museum, bangunan bersejarah yang turut bertempat di Pulau Pinang ini pada awalnya dibina oleh tentera British pada tahun 1930. Sebelum diambil alih oleh tentera Jepun pada tahun 1941. Lokasi bersejarah ini yang turut dikatakan mempunyai kisah mistik ini merupakan muzium perang yang terbesar di Asia Tenggara. Anda boleh menjelajah muzium ini mengikut anak panah yang disediakan dan dapat melihat tempat penyiasatan, memasuki terowong gelap serta melawat tempat tidur Inggeris, India dan Melayu. Seterusnya, Kota Kuala Kedah. Kota Kuala Kedah yang berpusat di tebing utara muara Sungai Kedah ini didirikan sebagai benteng pertahanan pada tahun 1771. Kota yang dibina zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa ini pernah diserang oleh Bugis, Aceh dan Siam.
Seterusnya, ia telah dikuasai oleh pihak British dengan menambah binaan rumah api yang masih kekal sehingga kini. Selepas diletakkan di bawah kuasa Jabatan Muzium Malaysia, ia telah ditambahbaikkan untuk dijadi sebagai Muzium Kota Kuala Kedah. Selain mempunyai koleksi artifak arkeologi, ia turut mempunyai 13 buah peluru meriam dan 6 buah meriam buatan Inggeris yang berusia 100 tahun. Seterusnya, bangunan Stockhedge yang cantik ini terletak di Melaka. Bangunan berwarna merah ini pasti menarik pandangan mata anda atau menghayatinya atau singgah mengabadikan kenangan. Dikatakan asal bangunan ini berwarna putih dan mempunyai pelbagai versi cerita kenapa ia ditukarkan warna. Bangunan ini merupakan bangunan Belanda yang tertua di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1641. Kini ia meriah dengan aktiviti pelancongan yang mempunyai tarikan beca dan beberapa buah muzium, gerai cenderamata serta lokasi baskes. Seterusnya, Kota Lama Duyung, kota berusia 102 tahun. Kota Lama Duyung yang terletak di Pulau Duyung, Kuala Terengganu ini dibina oleh Datuk Biji Surau pada tahun 1919 sebagai tempat belajar agama. Binaannya dikatakan terdiri daripada bahan campuran seperti madu, kapur toha, putih telur, pasir, batu dan sebagainya. Binaan ini menunjukkan campuran rumah tradisional Melayu Terengganu iaitu bujang berpelih, limas bungkus dan limas berlanda. Menariknya lagi, ia turut mendapat pengaruh seni bina asing seperti Korinthian atau Mesir untuk bahagian tiang dan dinding batu. Kota ini pernah mengalami kerosakan akibat banjir dan telah dibina semula pada tahun 1986, dibuka semula sebagai lokasi pelancongan. Masjid yang dikatakan sebagai antara masjid yang tertua di Kampung Laut Tumpat Kelantan berusia 400 tahun. Masjid ini begitu unik kerana ia dibina daripada kayu cengal tanpa menggunakan paku. Tambahan lagi, masjid ini dikatakan dibina oleh Wali Songo ketika dalam perjalanan dari Pulau Jawa ke Champa pada abad ke-14. Sekitar tahun 1970-an, masjid ini dipindah ke Nilampuri, Kota Baru kerana tapak asalnya mengalami banjir yang teruk. Bermula tahun 2020, proses pemindahan ke tapak asal dilakukan dan kini anda boleh melawat masjid di Kampung Laut. Bantu saya untuk 1000 subscriber dan 4000 tontonan. Salam dari Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura.